Ada pondan, ada lesbian, ada rogol, ada bunuh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita tonton filem sempena dengan Thaipusam. Selamat menyambut Thaipusam lah kepada viewers yang menonton, yang menyambut Thaipusam. Okey, jadi hari ini saya nak menonton filem yang telah disuggestkan oleh beberapa orang lah, ramai orang suggest. Filem ni, ia adalah filem berbahasa Tamil, filem dari India lah. Jadi hari ni kita nak review dua filem dari India. Jadi ini filem yang pertama, tajuk dia Pava Kadagal. Okey, Pava Kadagal ni dia merupakan kalau anda biasa tengok dia orang ada buat filem yang ada kumpulkan empat short filem menjadi satu filem. Jadi ini Pava Kadagal. Dia ada 4 short filem. Macam saya cakap tadi lah daripada awal tadi. Ada 4 tema, itu bukan temanya lah pun. Okey, jadi apa yang ada dalam cerita ni? Ada 4 short film yang best untuk ditonton lah. Saya tonton, memang ada, orang kata ceritanya seronok. Kita ada yang pertama, cerita tentang pondan di sebuah kampung. Seorang pondan lah, seorang yang lembut, tapi basically pondan lah, yang berkorban demi cinta dia. Memang syok cerita dia. Kemudian kita ada cerita gadis yang macam mana nak cakap bapak dia orang besar yang mementingkan kasta tau. Kasta. Dia cerita pasal kasta, sampai sanggup bunuh anak dia lah dalam cerita ni. Sanggup bunuh anak dia untuk jaga kasta tadi tu, sebab anak dia nak kahwin dengan orang yang mungkin kasta lagi rendah daripada driver dia kan. Okey, itu satulah. Kemudian dia ada anak seorang lagi pula yang nak mengaku dia lesbian lah, something like that lah. Okey, jadi tu yang kedua. Kemudian kita ada cerita gadis tentang kata puberty, gadis akil balik. Tapi ni cerita tentang adik dia yang dirogol. Adik dia yang dirogol sebelum sempat akil balik lagi. Kemudian yang keempat, cerita yang terakhir lah, tentang bagaimana seorang gadis ini dia kahwin lari kot. Sebab saya nampak perkataan elope kan, kahwin lari. Kemudian dia ada macam konflik dengan bapak dia lah. Okey, jadi itu 4 cerita yang ada dalam ni. Walaupun cerita dia mungkin ada yang rasa macam biasa, simple je. Tapi ni saya terus bagi pendapat saya lah. Pendapat saya bila saya tengok cerita ni, walaupun dekat sinopsis dia bercakap tentang orang yang ada impian dan cuba mengejar impian, dan tak kisah siapa yang menghalang dia, something like macam tu. Tapi yang saya nampak, tema yang paling jelas di 4 filem ni adalah tentang penerimaan. Okey, penerimaan lah. Sebab filem pertama macam mana seronoknya, maksud saya bestnya cerita tu bila dia tunjukkan yang mana pondan ni tadi kan, jejaka ni tadi yang sukakan lelaki lain, tetapi lelaki tu suka adik dia. Jadi dia berkorban cinta apa semua sampai tahap dia dibunuh. Dan cerita tentang penerimaan masyarakat, termasuk keluarga dia sendiri tau, tak terima dia. Bagaimana dia dibiarkan waktu dia diburu nak dibunuh tu, dia dibiarkan saja sampai tahap ada satu babak, saya akan banyak cakap spoiler sebab cerita dia pendek-pendek je. Jadi ada satu babak tu, jadi kalau anda rasa macam tak nak spoiler, mungkin boleh stop video ni, cakap okey, lepas ni tak nak dengar lah. Okey, ni pendapat saya akan sebut banyak spoiler lah. Maksudnya ada babak-babak yang dah hujung. Jadi ada babak tu yang nak cerita pasal penerimaan tu. Mak dia siap cakap, kenapa lah aku melahirkan kau, macam tu kan. Baik kau matilah untuk keluarga kita ni, baik kau mati. Mak dia cakap macam tu. Jadi memang sangat-sangat macam menyentuh lah. Kemudian yang kedua pula, macam mana yang bapak dia ni, walaupun dia leader yang orang kata macam ketua kampung besar, something yang ketua, tapi sebenarnya dia dikontrol oleh apa yang dia join tadi tu, kepercayaan dia tadi tentang menjaga kasta apa semua tadi. Nampaknya dia macam dia tak ada pilihan untuk anak dia. Dia tak boleh bahagia sebagai seorang bapa untuk biarkan anak dia bahagia macam tu kan. Sebabkan itu salah, itu kasta tak sama. Jadi dia cerita tentang penerimaan dia punya kasta tadi tu pula. Tentang apa yang berlaku dalam keluarga bapaknya tadi. Bapak dia nampak macam nak terima, tapi mula-mula bapak dia terima, tiba-tiba orang dalaman dia, orang-orang kasta dia tadi, bawahan dia kata bukan macam tu, macam ni. Tu dia terpaksa buat keputusan bunuh anak dia tadi. Itu yang kedua tadi. Kemudian penerimaan yang ketiga pula tentang ibu dia, family dia, mak bapak dia
memikirkan tentang penerimaan masyarakat pula. Anak dia tadi tu dah tercemar sebelum orang kata dah orang kata sebelum dia capai umur lagi dah kena jadi mangsa rogol. Jadi benda tu mengganggu fikiran terutama sekali mak dia lah. Nampak lah mak dia macam tu. Jadi tak payah cakap orang luar, mak dia sendiri pun macam hampir tak menerima lah anak dia jadi macam tu. Macam itu adalah malang. Sedangkan anak dia tak salah tau. Jadi itu penerimaan dari kisah ketiga. Dan yang terakhir tadi lah pasal bapak dia tadi yang tak boleh terima bila anak dia melarikan, orang kata kahwin lari tadi tu, sebab dia merosakkan orang kata keluarga dia punya reputasi macam tu kan di kalangan masyarakat, dan juga menyebabkan efek kat adik-adik dia tadi. Tak ada orang nak kahwin sebab family dia teruk macam ni kan. Ada yalah kahwin lari apa semua kan tanpa restu sampai dia pergi beyond of the, orang kata sampai tahap dia buat sesuatu yang teruk lah kepada anak dia tadi. Jadi senang cakap, saya selain daripada jalan cerita yang sedap untuk ditonton tadi, sebabkan dia pendek-pendek kan, dalam 30 minit. Dan Netflix pun pecahkan, sepatutnya saya rasa dia adalah filem yang ada 4 short film dalam dia, tetapi Netflix pecahkan dia jadi macam siri pendek lah. Macam satu season tu ada 4 episod dan semuanya pendek-pendek macam tu. Dia short film tu jadi, sebab semua pun ada intro semua. Jadi anda boleh tonton, anda boleh pilih untuk tonton yang mana satu, ataupun anda boleh pilih untuk tonton daripada 1, 2, 3, 4 terus direct, ataupun boleh pilih tonton je berapa banyak, 1, 2, 3 ke something like that. Okay, jadi saya sarankanlah untuk anda tonton, kalau anda nak filem yang ada orang kata teknik kamera yang cantik apa semua, maksudnya mata tu tak rimas untuk menonton, macam sedap mata memandang, kemudian dia ada pengarahan yang bagus dan juga lakonan yang sungguh baik, sampaikan walaupun ada 30 minit. Jadi dari segi emosi, gangguan emosi dan semuanya terbaik lah. Kenapa saya sebut kamera dulu tadi, sebab dekat short film yang keempat tu tadi, memang ada satu yang mesti macam tu. Dia itu termasuk dengan pengarahan lah. Bagaimana dia ada makan-makan dengan family, macam bahagia, macam kampung kan, makan-makan berterusan tu, babak tu berterusan kat situ, dan bawa kepada kemuncak. Dalam tu je satu babak, orang kata daripada yang scene tu je dia bawa kepada climax cerita tu sampai hujung. Macam wah, nice gila, memang cantik. Dan tu saya cakap tadi, lakonan yang penuh emosi yang cukup bagus lah. Bukannya macam lakonan yang terlebih ke tu over, saya tak tahulah. Saya tengok memang macam walaupun dia macam build up sikit-sikit kan, sebab dia ada 30 minit something like that, dia build up tapi kita boleh rasa. Itu saya sarankan untuk anda tonton untuk filem apa tadi, Pava Kadaigal. Boleh anda tonton lah waktu-waktu cuti ni. Dan saya akan cuba ulasan ni awal supaya anda boleh tonton waktu anda lapang hari cuti ni kan. Jadi itu saja untuk hari ni, dan terima kasih saya nak ucapkan kepada mungkin hari ni macam dia beremosi sikit bila tengok cerita tu dia ada emosi. Jadi abang buruan pun macam tak ulas dengan begitu pantas kan, tapi itu yang cuba nak disampaikan tadi. Jadi kalau anda suka dengan review ni, suka untuk tonton cerita ni, ataupun dah tonton, boleh berikan komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk like. Dan yang paling penting, kalau anda belum subscribe, anda sekadar view saja, belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ulasan Abang Beruang. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah membantu untuk subscribe ulasan Abang Beruang. Ni dah nak habis bulan 1. Setakat ni masih lagi berjaya lah untuk satu hari satu movie tu kan. Jadi itu saja untuk hari ni, dan terima kasih kerana telah menonton hingga ke akhir ulasan Pava Kadaigal. Dan sekali lagi lah saya ucapkan selamat menyambut Taipusam kepada yang menyambut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.